Okay, so kita nak beralih kepada pasukan Kemboja, pasukan yang dibawa oleh Ryu Hirose, nama yang tidak asing lagi, one man club ketika zaman dia beraksi, tetapi mungkin aku start dengan Faiz dulu sebab ini sesuatu yang kita off air tadi pada bincang, mungkin Faiz nak mengaitkan dengan sesuatu. So Ryu Hirose, Kemboja and how this team looks now. Ryu Hirose, kalau tengok berdasarkan perlawanan pertama, mungkin susah untuk kita nilai sebab kualiti Brunei kita tahu bukan berada di setara dengan beberapa pasukan terkuat di rantau ini kan. Tapi apa yang Ryu Hirose buat pada hari itu, dan itu adalah sejujurnya ini adalah perlawanan pertama yang saya lihat membabitkan pasukan Kemboja bawah 19. Tapi dalam perlawanan ini juga dia nampak seakan-akan sama dengan skuad Keisuke Honda yang main di AFF Suzuki 2020. Memang cara bermain sama, setup pasukan sama dan cara menyerang dan bertahan juga sama. Pergerakan dalam unit pun ada resemblance ya kan. Jadi ini adalah kedua-duanya adalah orang Jepun dan saya rasa ini adalah satu gandingan yang boleh dikatakan akan mengubah secara total landscape bola sepak Kemboja. Which is basically diorang dah ada identiti diorang sendiri lah kan, secara tak langsung. Ataupun diorang yang mendatangkan identiti tersebut ke Kemboja. Okey, Kish menyentuh tentang identiti sendiri, yalah the Japanese factor and all that, tapi 6 different goal scorers dalam satu perlawanan menunjukkan pada aku bukan saja faktor ramai pemain-pemain diorang beraksi dalam, ramai young players beraksi dalam kesebelasan utama ketika di AFF Suzuki. Pengalaman mereka itu membawa satu perbezaan yang cukup ketara dalam kejohanan ini. Kalau kau tengok perlawanan mereka tempoh hari, ada 3 benda yang immediately kau boleh point out. The first thing is the fact that banyak player daripada squad ni ada dalam squad AFF Suzuki Cup Kemboja yang by the way was one of the youngest at the tournament 2 bulan lepas kan. Benda kedua is kau boleh nampak diorang ada goal scoring outlets di merata padang. Not just from the fact that ada 6 goal scorers different, tapi melalui percubaan-percubaan yang dilakukan pun banyak. Dia bukan tertumpu kepada lone target man, kepada winger, attacking midfielders, dia boleh jadi goal scoring threat. Yang ketiga, dia orang ada satu playing style yang ketara. Aku just nak sebut one thing. Sebelum Ryu Hirose datang, the assistant to Keisuke Honda was this guy called Felix Dalmas. And Felix Dalmas dan Keisuke Honda ni membina satu projek di Kemboja di mana fokus utama mereka for a prolonged period of time bukan untuk memenangi perlawanan, tetapi untuk bermain dengan baik. Dan Felix Dalmas ada menyebut perkara ini dalam satu temu bual di mana dia kata kami terus bagi tahu kat player for the time being kita bukan try to win games, kita nak play well. Winning games akan eventually datang. Dan bila ada prinsip dan fokus sebegitu terhadap pasukan untuk bermain dengan baik and then the wins will eventually come, then kau boleh nampak setiap pasukan tu membina satu identity. And kita semakin melihat the product of that sekarang ni, which is sebuah pasukan Kemboja yang kita tidak boleh meremehkan lagi, yang kita tidak boleh memperkecilkan lagi dan kita tidak boleh ambil dengan mudah. Betul. 6 gol menentang Brunei, malam ni pun aku rasa dia orang akan turun sebagai favourite. Saya setuju dan melihat kepada rekod terakhir mereka ketika 2019 kejohanan yang sama, mereka mengakhiri saingan di tempat yang keempat. So peningkatan tu agak ketara dan kita nampak di peringkat bawah 23 tahun ni pun mereka meletakkan harapan yang tinggi untuk Sukan C nanti macam Eli cakap tadi. Okay. So Eli, sentuh tentang Kemboja dan nama-nama seperti Seng Chantia, Sosidan, antara nama-nama yang tidak asing lagi. Diorang juga, apa yang saya notice dalam game yang pertama, mereka bermain begitu baik dari segi flanking mereka. Setiap satu posisi melakukan peranan tersendiri. Betul. Tapi hari ini, adakah anda menjangkakan Tess Sambath dan rakan-rakannya akan mengalami satu ujian yang lebih besar kalau dibandingkan dengan Brunei? Definitely, sebab I think Brunei tak begitu mencabar back line of Cambodia in the first place. Second, but I can expect a midfield battle, especially between Maniti dan Sosidan. And kalau tengok formation yang dia akan mainkan, kalau kita nampak sekarang, Philippines akan main 3-5-2 dan Cambodia main 4-3-3. So I expect first half Cambodia akan attack lagi banyak because Philippines banyak drop deep and main safety first approach, right? In that sense. And just nak cakap, benda yang paling obvious dalam perlawanan lawan Brunei hari itu, diorang banyak bermain, memang they focus on ball possession game. And even the coach pointed out, like we didn't even have a very creative plan nak lawan Brunei pun sebab diorang pun tak tahu tahap Brunei mana. So diorang banyak main ball possession. I think goes to what Kish and Faiz pointed out just now. Like they hold on to one identity and one
playing style and benda tu consistent daripada senior team and Betul. the under 23. Okay, sure, because banyak player under 23 ni banyak main AF juga, tapi Yeah. bila philosophy remains the same, Yeah. it shows on the pitch, and I think kita akan nampak maybe tahap persamaan yang sama atau lebih baik even dalam first half. We'll see. Tak silap saya, kebanyakan player-player juga datang daripada Bati team or something like that, which is diorang punya development team juga dekat Kemboja, and rata-ratanya beraksi dalam Cambodian National League FIA. So bila sentuh tentang players yang bermain dalam satu liga yang sama and at the same time diorang memahami corak permainan masing-masing, adakah itu sedikit sebanyak membantu? Itu tergantung pada pandangan masing-masing. Ada di bola sepak di peringkat antarabangsa perkara ni hotly debated lah. Tapi pada aku sendiri, di mana anda bermain tu mungkin boleh bagi efek, tapi bukan segala-galanya. Iran beberapa kali sampai ke Piala Dunia main semua di Persepolis kan, pada satu ketika kan. Sekarang baru pemain-pemain dia venture keluar, dan juga Egypt juga semua bermain di Egyptian League. Tapi bila keluar ke kejohanan kelab Afrika, pasukan Egypt mesti menang, pasukan daripada Egypt mesti menang kan. Itu kualiti yang ada pada liga sendiri. Memang tak dinafikan kalau pemain itu keluar akan ada banyak kelebihan, bukan untuk pemain itu saja tapi untuk pasukan kebangsaan yang diwakilinya. Tapi dengan peningkatan yang ada pada Kemboja ni, sebenarnya dia lagi rapid 4 ataupun 5 tahun kebelakangan ni tau. Sebelum Honda datang 2019 hujung. Sebelum tu dalam 2 tahun sebelum tu dah mula ada development di sana, walaupun susah kerana kadar birokrasi dia sangat tinggi. Tapi tetap ada development team, dan sekarang baru mereka merasa hasil putaran pertama daripada apa yang diorang tanam sebelum. Menarik juga 5 atau 6 nama ni yang berada dalam pasukan AFF 2020 juga turut beraksi. So dari segi persefahaman tu juga sedikit sebanyak membantulah.